Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Anwar Kelab binti Mak Bakri akan menerangkan tentang kes lumba haram yang berlaku di Segamat baru-baru ini. Jadi, apakah itu rempit? Tak semua orang tahu kan maksud rempit itu apa? Jadi, mari kita dengar sama-sama. Istilah rempit biasanya merujuk kepada aktiviti perlumbaan haram khususnya yang melibatkan motosikal. Aktiviti ini sering dilakukan oleh golongan muda dan boleh membahayakan diri mereka sendiri, penunggang lain dan juga orang awam. Perlumbaan haram ini biasanya melibatkan kelajuan tinggi dan sering kali dilakukan tanpa mengikut peraturan lalu lintas atau langkah keselamatan. Seperti yang kalian boleh lihat di video sebelah ini, di mana sekumpulan penunggang motosikal lelaki dirakam kemalangan dalam satu insiden berlaku di laluan jalan raya dari arah Segamat menghala ke arah Labis. Masa kejadian, 3 individu terlebih dahulu dilihat menunggang laju di kawasan berkenaan sebelum berlanggar dengan rakannya yang berada di lorong kiri laluan terbabit. Dia telah gagal menekan brek dan hilang kawalan. Lalu, mereka terbabas dan tercampak akibat pelanggaran tersebut. Kejadian ini telah berjaya dirakam oleh sebuah dashcam. Nasib baik pemandu kereta yang menyaksikan kejadian itu sempat mengelak dan memperlahankan kenderaan untuk melihat keadaan mangsa. Beberapa barangan seperti topi keledar dan peralatan motosikal kelihatan bersepah atas jalan raya dipercayai berpunca akibat kemalangan terbabit. Namun, situasi mangsa belum dapat dipastikan buat masa sekarang dengan pihak polis juga tidak dapat mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden tersebut setakat ini. Jadi, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada munculnya golongan rempit atau individu yang terlibat dalam aktiviti rempit dapat bersifat kompleks dan melibatkan pelbagai aspek sosial, psikologikal dan ekonomi. Pertama, media dan pengaruh budaya. Pengaruh media termasuk filem, muzik dan media sosial yang menggambarkan aktiviti rempit dengan cara yang positif atau menarik boleh mempengaruhi persepsi dan tindakan individu. Seterusnya, kurangnya pendidikan dan kesedaran. Kurangnya pendidikan dan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya, undang-undang pemanduan dan risiko aktiviti rempit boleh menyebabkan pengetahuan yang tidak memadai di kalangan golongan rempit. Dan terakhir sekali, keinginan untuk bereksperimen. Keinginan untuk mencari pengalaman baru, ketegangan dan kegembiraan boleh menjadi faktor yang utama yang mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam aktiviti haram ini. Aktiviti haram ini telah memberi kesan kepada diri sendiri dan orang lain. Pertamanya adalah gangguan dalam pendidikan. Aktiviti rempit boleh menyebabkan pelajar yang terlibat kehilangan fokus terhadap pendidikan mereka. Mereka mungkin tergoda untuk menghabiskan masa yang sepatutnya dihabiskan untuk belajar dengan aktiviti yang tidak produktif seperti aktiviti lumba haram itu. Kedua, gangsterism dan masalah sosial. Lumba haram sering dikaitkan dengan budaya gangsterism dan masalah sosial yang lain. Pelajar yang terlibat mungkin terjebak dalam lingkungan yang merugikan moral dan sosial mereka. Dan yang ketiga, risiko keselamatan. Lumba haram melibatkan kelajuan tinggi, manuver berbahaya dan pengabaian peraturan lalu lintas. Pelajar yang terlibat berisiko tinggi mengalami kemalangan serius, kecederaan atau malah boleh kehilangan nyawa. Keempat, kesan psikologi. Risiko keselamatan yang tinggi dan tekanan dari aktiviti lumba haram boleh memberi kesan psikologi kepada pelajar seperti stres, kecemasan atau tekanan emosional. Dan yang terakhir sekali, penolakan sosial. Aktiviti lumba haram sering kali dipandang serong sebagai perilaku yang tidak sah dan tidak bermoral oleh masyarakat. Pelajar yang terlibat ini mungkin menghadapi penolakan sosial dan stigmatisasi. Jadi itu sahaja. Sekian terima kasih kerana sedia mendengar.